Dr. Mahathir Mohamad membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim ekoran tindakan pihak berkuasa menjalankan siasatan ke atasnya ketika ini. Mahathir juga menganggap tindakan kerajaan itu adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikan bersama Daim Zainuddin semasa membantu Anwar pada 2018. Apabila saya menjadi Perdana Menteri kali kedua, sepanjang tempo saya, Anwar, dibebaskan dari penjara. Kemudian dia mahu bertanding dalam pilihan raya kecil di Port Dickson. Saya dan Daim berkempen untuknya, tetapi sekarang dia mahu menyiasat saya kerana salah laku, katanya pada sidang media khas di Yayasan Kepimpinan Perdana hari ini. Kenyataan Mahathir itu dibuat merujuk kepada peletakan jawatan pemenang kursi Port Dickson pada PRU 2018 Daniel Balagopal Abdullah bagi memberi laluan kepada Anwar. Anwar ketika itu baru dibebaskan dari penjara dan tidak mewakili mana-mana kursi parlimen. Dalam pertandingan 7 penjuru itu, Anwar memenangi kursi berkenaan dengan majoriti 23.560 undi. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu manakala Daim berkhidmat sebagai pengurusi Majlis Penasihat Kerajaan. Sambil mengingatkan bahawa Anwar juga pernah dituduh terbabit dalam rasuah oleh bekas penolong Gubernur Bank Negara Abdul Murad Khalid kira-kira 24 tahun lalu. Mahathir berkata, tiada siasatan dibuat selepas itu. Untuk rekod, Murad pernah mendakwa Anwar mempunyai aset bernilai RM3 bilion yang disimpan dalam lebih 20 akaun bank. Sebaliknya, kata Mahathir, Daim sedang disiasat manakala Menara Ilham yang merupakan bangunan komersial bernilai tinggi milik keluarga bekas Menteri Keuangan itu telah disita. Apa yang berlaku, dakwa Mahathir, menunjukkan bahawa sebenarnya tidak sukar untuk menyiasat seorang tun. Tambah Mahathir, timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi didakwa di mahkamah atas 47 pertuduhan, namun Peguam Negara AGC membuat keputusan untuk menarik balik tuduhan berkenaan. Apa yang berlaku itu, katanya, menunjukkan AG juga berdepan kesukaran untuk menyiasat orang seperti Ahmad Zahid. Secara sinis, Mahathir menganggap AG adalah seorang Superman kerana tidak perlu memberi penjelasan mengapa sesuatu keputusan seperti menarik balik pertuduhan diambil. Sedangkan katanya Ketua Hakim Negara sendiri perlu memberikan penjelasan atas keputusan yang dibuat. Melalui perkongsian terbaru pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim di Instagramnya, beliau beriltizam untuk meneruskan usaha mematikan bola sepak di Malaysia. Tulis Tunku Mahkota Johor TMJ itu, usaha itu bukan baru direncanakan, sebaliknya sudah lebih 1 abad dari sukan dari selatan tanah air melakukannya, dan oleh itu TMJ menyeru peminat bola sepak di Malaysia menghentikan agenda itu. Bukan musim ini, pada masa akan datang, sebagai pembunuh bola sepak tanah air dari dulu, saya dah banyak kali katakan saya akan terus membunuh bola sepak tanah air. Dah 11 tahun, saya merosakkan bola sepak tanah air dalam setiap aspek. Saya menyeru kepada semua penyokong bola sepak tanah air bersatu padu dan beramai-ramai hentikan agenda saya. Terima kasih dan semoga berjaya, tulis TMJ. Dilihat secara menyeluruh, kata-kata itu lebih kepada sarkastik dan itu sudah pasti cabaran kepada pasukan di dalam Liga Malaysia Liga M untuk menghentikan dominasi JDT dalam saingan Liga Tempatan. Selain itu, JDT sudah berjaya menaikkan martabat bola sepak di Malaysia ke satu tahap lebih tinggi dan mengubah pelbagai dimensi antaranya gaji pemain, infrastruktur pasukan dan terbaru TMJ memberikan bantuan kewangan sebanyak RM300,000
semusim bagi penyelenggaraan padang yang dinaik taraf menerusi geran Kementerian Belia dan Sukan KBS kepada kelab Liga Malaysia. Usaha murni KBS dan TMJ ini bertujuan untuk memastikan saingan Liga M tidak berdepan masalah dengan keadaan padang yang sering rosak terutama ketika musim hujan. Bahkan, kecemerlangan JDT turut berjaya membantu pasukan Harimau Malaya tampil lebih garang di peringkat antarabangsa. Untuk rekod, sejak mengambil alih Persatuan Bola Sepak Negeri Johor pada tahun 2012 sebelum menjenamahkan dan menswastakan skuad utama kepada JDT, TMJ terus melakukan pelbagai transformasi kepada pasukan dan berjaya mencipta sejarah demi sejarah. Malah, bermula dari 2014 sehingga 2023, Harimau Sultan berjaya memenangi 26 piala Liga Domestik dan piala AFC serta mencatatkan rekod baharu 100 jaringan gol dalam saingan di Liga Super pada musim lalu. Seorang pekerja rencam dihadapkan ke Mahkamah Magistrat di sini hari ini atas tuduhan mengedar dada jenis syabu bernilai RM19 juta di Padang Besar pada 10 Januari lalu. Bagaimanapun tertuduh Muhammad Fazli Aziz 36 tahun hanya mengaku faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Syahida Abdul Rahim. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Fazli didapati mengedar dada jenis syabu seberat 528 kg di kawasan Semak Hutan Simpan Institusi Penyelidikan Perhutanan Malaysia di Hutan Simpan Mata Air Perlis Utara, Padang Besar pada jam 4 pagi 10 Januari lalu. Susulan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B (1) Akta Dada Berbahaya 1952 yang sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Rakyat Negeri Tengku Rukayah Tengku Syarom, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh, memandangkan kes berkenaan tidak boleh diberi jaminan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 22 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menantikan laporan kimia. Polis pada sidang media 15 Januari lalu memaklumkan kejayaan melumpuhkan sindiket pengedaran dada terbesar di Perlis menggunakan kawasan hutan simpan Persekutuan FRIM di Padang Besar sebagai lokasi transit selepas merampas 528 kg dadah jenis syabu bernilai RM19 juta. Dalam kejadian itu juga, 4 lelaki berusia antara 21 hingga 42 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan.